Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, bersama-sama dengan saya Ustaz Muhammad Zulfadli bin Zulkarnain daripada Akademi Latihan Rela Malaysia. Tuan-tuan bersama-sama dengan saya di dalam program Usrah Rela Sembang Integriti. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan cuba untuk sembang-sembang satu tajuk yang cukup penting, yang walaupun dekat dengan kita sebagai seorang pekerja, namun satu perkara yang perlu untuk sentiasa diperingatkan daripada masa ke semasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sebagai umat akhir zaman merupakan satu umat yang cukup terdedah dengan isu-isu moral. Sekiranya kita membaca daripada hadis-hadis Nabi sebagai contoh, sekarang ni hadis-hadis berkaitan dengan pengajian-pengajian hadis berkaitan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman banyak kita dengar daripada kelas-kelas, daripada media massa dan sebagainya. Dan kata ulama bahawa cabaran umat akhir zaman ini ialah berkaitan dengan integriti dan isu moral mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, soalnya ialah bagaimana kita menanggapi cabaran ini. Untung kalau kita ada ketua jabatan yang prihatin dengan isu integriti sebagai contoh, dengan mengadakan program-program pendidikan. Namun hakikatnya tanggungjawab untuk sentiasa mengingatkan diri sendiri, untuk menanamkan integriti dan keazaman ini perlu bermula dengan diri sendiri, kerana ia sangat berkaitan dengan diri kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita menyebut berkaitan dengan tajuk bekerja kerana Allah, kita perlu faham bahawa bekerja kerana Allah merupakan satu prasyarat ataupun etika di dalam konsep kerja sebagai ibadah. Satu etika. Etika ni apa pula? Etika ni mungkin kita boleh sebagai memudahkan kefahaman, etika ni merupakan tata tertib ataupun undang-undang yang dibuat oleh sekumpulan manusia untuk satu-satu organisasi atau kumpulan-kumpulan mereka. Sebagai contoh, etika penjawat awam, maksudnya dibuat oleh penjawat awam, mungkin pengurusan tertinggi untuk dalam kalangan penjawat awam. Etika ketenteraan untuk tentera, etika pegawai perubatan untuk perubatan. Jadi maksudnya etika ini adalah untuk sekelompok manusia. Yang kita boleh tengok sebagai contoh, yang biasa kalau kita naik kapal terbang, kita tengok pramugari, kan. Bila kita masuk je kapal terbang dengan dia mengalu-alukan kita, selamat datang tuan, jemput duduk sebagainya. Bila kita dah duduk pula, bawa pula air minuman, tanya nak air sejuk ke air panas. Tapi nanti bila dia dah habis kerja dia, bila dah turun daripada flight, kalau kita panggil dia pun dia tak akan tengok muka kita. Jadi itu ialah berkaitan dengan etika. Dan kita perlu faham bagaimana sebenarnya etika. Bila kita sebut tentang etika ini, merupakan satu bidang yang sudah pun diterokai oleh dunia barat. Kerana itu kita melihat mereka adalah agak terkehadapan di dalam dunia moden ini dengan etika-etika melalui teori-teori pengurusan, teori-teori kepimpinan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau begitu, bagaimana kita nak kaitkan dengan Islam, dengan akhlak Islam? Kalau kita sebut tadi, bekerja kerana Allah sebagai satu etika, kita perlu faham bila kita sebut di dalam akhlak Islam, kalau kita sebut tadi tentang etika, dia lebih kepada berkaitan dengan peraturan-peraturan. Tetapi bila kita sebut berkaitan dengan etika Islam, dia adalah suatu yang melibatkan hal-hal berkaitan dengan dalaman. Kerana itu adanya akhlak-akhlak seperti taqwa, iman dan sebagainya di dalam etika Islam. Bagi seorang Muslim, bagi seorang Islam, apabila mereka gagal untuk memahami berkaitan dengan etika Islam ini, maka dari segi syarak, perbuatan ataupun pekerjaan mereka itu adalah satu pekerjaan yang sia-sia. Kerana apa? Kerana bekerja kerana Allah, ataupun kita sebut dengan istilahnya sebagai niat, merupakan prasyarat kepada penerimaan satu-satu ibadah itu, sesuatu pekerjaan itu sebagai ibadah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dikasihi Allah sekalian,
Apa itu niat? Niat ialah keazaman di dalam hati yang disusuli dengan perbuatan. Ya, kalau kita belajar fiqh sebagai contoh fiqh solat, kan, yang dinamakan niat itu mestilah ketika kita dalam keadaan berdiri, baru namanya niat. Kalau tadi kita keluar daripada rumah, kita berniat untuk ke masjid untuk solat berjemaah, belum dikira sebagai niat, itu hanya disebut sebagai keazaman. Dan menurut Imam Nawawi sebagai contoh, bahawa niat ini merupakan keazaman di dalam hati untuk amalan-amalan yang fardu dan amalan-amalan lainnya. Ini menunjukkan bahawa niat merupakan satu prasyarat yang perlu diberikan perhatian oleh kita sebagai seorang pekerja muslim di dalam menaikkan darjat pekerjaan kita ini untuk menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apa pentingnya dengan niat ini? Kalau kita melihat dari segi dari segi dalil-dalil al-hadis, al-Quran dan hadis sebagai contoh, jelas menunjukkan. Sebagai contoh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana niat itu menentukan kepada amal yang kita lakukan. Masya Allah tuan-tuan, sekiranya kita faham tentang hakikat niat ini, kita sudah meletakkan satu darjat yang sangat tinggi di antara kerja kita dengan kerja satu orang yang lain yang bekerja hanya untuk dengan niat-niat cari makan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya apa yang kita nak kaitkan dengan etika bekerja kerana Allah ini dengan integriti? Baik tuan-tuan, Ustaz nak cuba kongsikan mungkin satu ataupun dua perkara. Pertama, bagaimana bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita melihat bagaimana dengan bekerja kerana Allah ini merupakan pemangkin kepada istiqamah, pemangkin pada istiqamah. Kalau dalam konteks kerja kita, kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita yang nak pencen ni, dia macam ada satu rasa selesa, kerja tu tak nak buat, kerja ni tak nak buat. Sedangkan kalau kita melihat satu orang yang bekerja kerana Allah, seluruh kerjanya sudah menjadi satu iltizamnya sebagai satu ibadah, maka seluruh pekerjaannya itu dia akan dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan yang paling baik yang boleh dilakukan. Kita melihat sebagai contoh di dalam sebuah kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah ni tuan-tuan, satu sahabat Nabi yang hidup sehingga pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dan dia ini satu orang sahabat yang terlibat dengan hampir semua peperangan sampai ke zaman Sayyidina Uthman. Bahkan pada zaman Sayyidina Uthman dikisahkan ketika untuk pergi kepada satu ekspedisi perang, pada zaman tu dah ada armada perang dengan kapal. Jadi Abu Talha ni bila setiap kali sampai genderang perang, semboyan untuk pergi perang, dia akan sebut pada anak-anak dia, wahai anak-anakku, persiapkan aku. Sampai anak-anak dia ni rasa, padahal ialah Abu Talha pada ketika itu, tuan-tuan bayangkan daripada zaman Rasulullah sampai zaman Sayyidina Uthman, berapa jauh, berapa tahun, berapa puluh tahun itu, tetapi masih lagi konsisten istiqamah. Sampailah dikatakan di dalam riwayat itu menyebutkan, sampai kata anak-anak dia, wahai abah, kamu dah pergi berperang bersama dengan Rasulullah, kamu dah pernah berperang dengan Sayyidina Abu Bakar, dan Abu Bakar pun dah wafat. Kamu berperang bersama dengan Sayyidina Umar, dan Umar pun sudah wafat. Dan hari ini kamu nak berperang dengan Uthman. Sudahlah wahai abah, kan, bagilah peluang kepada kami. Sampai anak dia minta supaya mereka pula pergi perang dan Sayyidina Abu Talha ni boleh berehat. Tapi apa kata Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu, tuan-tuan? Kata Abu Talha, dia menyebut dengan satu firman Allah, ayat 41 surah Taubah, infiru khifafa wa thiqala, bergeraklah dalam keadaan ringan maupun berat. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, di dalam peperangan yang terakhir ini, Abu Talha meninggal di atas kapal. Tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan seorang sahabat yang mulia ini, walaupun dalam tempoh yang panjang di atas kapal, nak dikebumikan di daratan, namun jelas menunjukkan betapa satu tanda penerimaan amal daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa jasadnya tidak pun terjejas, macam orang tidur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Pertama. Keduanya,
Sebenarnya dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara diri kita daripada unsur negatif. Bahkan Allah Taala akan membantu kita untuk menjadikan pekerjaan kita unggul. Ini juga dapat kita saksikan berdasarkan daripada sejarah-sejarah Islam sebagai contoh yang ditulis dengan tinta emas. Bagaimana pencapaian-pencapaian hebat ulama-ulama terdahulu. Mereka insan seperti kita. Kalau hari ini kita ada typewriter tu zaman dulu tuan-tuan. Kalau kita ada komputer, kita ada peralatan moden, kita bayangkan bagaimana ulama-ulama dahulu yang bekerja, maksudnya lampu pun tak ada. Nak buat dakwah kena buat sendiri. Tapi boleh menghasilkan karya-karya yang besar. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka daripada unsur-unsur yang tidak baik. Resolusi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi sebagai bahagian akhir daripada perbincangan kita untuk video kali ini, saya mungkin nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu plan tindakan mungkin kita sebut bagaimana untuk kita mencapai etika bekerja kerana Allah ini di dalam rangka kita menjadikan kerja kita ni sebagai ibadah. Pertama, tuan-tuan, ialah dengan doa. Tuan-tuan, berdoa ni, bila kita sebut tentang doa ni, Allah Subhanahu Wa Taala memberi panduan yang cukup cantik kepada kita. Tuan-tuan ingat bagaimana kita berdoa di dalam solat kita, di dalam doa iftitah. Doa kita, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam doa tu tuan-tuan, cuba kita masukkan di dalam rintihan kita, dalam munajat kita. Sebut dengan Allah Ta'ala bahawa sesungguhnya kehidupanku, matiku, hidupku, kerjaku adalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, saya pernah jumpa dengan satu pegawai, Masya Allah, orangnya biasa saja. Tapi dia buat satu amalan yang sangat memberi kesan lah pada saya, pada pendapat saya. Pegawai ni setiap kali bila dia masuk kerja, bila dia tamrin, kemudian dia akan depan tamrin tu dia akan berdoa. Dan dia akan sebut ni, Ya Allah, hidupku, matiku, ibadahku, kerjaku kerana Allah. Ya Allah, bantulah aku, mudahkan urusan aku, peliharalah diriku, isteri dan anak-anakku. Masya Allah, tuan-tuan. Orang macam ini memang mungkinlah bukan orang yang terkenal, tetapi Masya Allah kerjanya baik. Dan kita dapat melihat keberkatan di dalam rezeki, walaupun bergaji kecil, tapi ada anak-anak yang cerdik, anak-anak yang pandai, isteri yang menenangkan. Pertama. Kedua, yang keduanya, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk kita merenung firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suratul Kahfi ayat ke-110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah dia menyekutukan sesiapa pun di dalam ibadah kepada Tuhannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita diajar untuk membaca sebagai umat akhir zaman ni, membaca 10 ayat awal dari surah Al-Kahfi dan 10 ayat akhir daripada suratul Kahfi, untuk kita renung bahawa perjalanan kita ini ada akhirnya. Dan kehidupan ini merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan kembali menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya pada hari ini kita berasa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang hamba yang diterima di sisinya, maka hendaklah kita menjadikan pekerjaan ini sebagai satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya Muhammad Zulfadli bin Zulkarnain, kerja kerana Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.